Didik TV KPM. Masih bersama kami dalam Didik TV KPM untuk Mata Pelajaran Sejarah bersama dengan Cikgu Madia hari ini. Dan kita sedang pun dalam proses mempelajari mengenai kaum-kaum di Malaysia. Dan sekarang ini, kalau anda boleh lihat di atas meja Irfan, ada... Irfan tak pasti ini apa, mungkin cikgu boleh terangkan sedikit? Baiklah Irfan, yang kita sedang lihat ni merupakan satu diorama. Diorama. Pertama kali Irfan dengar dan berkisah tentang apa cikgu? Baiklah, hari ini untuk meneruskan pembelajaran, kita akan mempelajari berkaitan dengan pertempatan dan kegiatan ekonomi masyarakat pada masa dahulu dan kini. Jadi, nanti kita akan menerangkan kegiatan ekonomi dan pertempatan tu ada saling kait-mengait. Okey. Baik, jom kita mulakan. Baiklah Irfan. Baiklah, seperti yang cikgu maklumkan sebentar tadi, di hadapan cikgu ni ada diorama dan cikgu akan menerangkan berkaitan dengan pertempatan dan kegiatan ekonomi. Baiklah, kita mulakan dengan kaum yang pertama. Okey. Sebab tadi kita bercerita tentang kaum, jadi kita mulakan dengan kaum yang pertama, kaum iaitu Melayu. kaum Melayu. Nampak tak? Kaum Melayu. Baiklah, pada masa dahulu Irfan, kaum Melayu ini mereka tinggal di kawasan kampung dan pesisir pantai. Baik. Dan apabila bercakap tentang pesisir pantai dan kawasan kampung Irfan, dia berkait dengan ekonomi sara hidup mereka, iaitu mereka menjadi nelayan dan juga petani. Jadi kalau kita tengok kawasan di dalam diorama cikgu ni, kawasan yang paling sesuai Irfan, agak-agak Irfan kawasan mana? Kawasan tadi pesisir pantai dan Kawasan kampung Irfan. kawasan kampung. Pesisir pantai dan kampung. Dekat depan tu ke cikgu? Betul Irfan, pandai Irfan ni. Sebab Irfan nampak sampan dekat depan tu. Betul lah. Jadi cikgu letakkan cikgu punya kaum Melayu tinggal di kawasan ini. Okey. Nampaknya ketika itu majoritinya masyarakat Melayu akan menjadi seorang nelayan mahupun seorang petani. Betul Irfan. Bercucuk tanam. Okey. Seterusnya? Baiklah, seterusnya Irfan, kita bersama dengan kaum Cina. Pada masa dahulu, masyarakat Cina ni mereka tinggal di kawasan pekan ataupun bandar yang mana mereka menjalankan kegiatan ekonomi sebagai peniaga dan juga pelombong. Peniaga dan pelumbung di kawasan bandar. Dekat mana cikgu? Baiklah Irfan, kawasan yang sesuai adalah di sini Irfan. Okey. Itu di kawasan bandar bagi masyarakat Cina ketika itu. Betul Irfan. Dan seterusnya Irfan, kita beralih kepada kaum yang seterusnya, iaitu kaum India. Okey. Kalau tadi kaum Cina berada di bandar, kaum India di mana pula? Okey, kaum India pada masa dahulu mereka berada di kawasan ladang-ladang. Kerana kegiatan ekonomi sara hidup mereka adalah sebagai pekerja ladang dan ada di antara mereka yang bekerja di pelabuhan. Dan dalam diorama cikgu ni ada kawasan ladang Irfan. Kawasan ladang? Dekat mana tu cikgu? Kawasan ladang ya. Sini ke? Betul, di kawasan ini. Okey, okey baik, nampak ada pokok dekat situ. Itu pertempatan masyarakat India ketika zaman dahulu. Okey, seterusnya. Seterusnya Irfan, kita ke masyarakat yang seterusnya, iaitu masyarakat orang asli. Kalau tadi cikgu cakap orang asli ni memang mereka berada di pedalaman. Betul Irfan. Di hutan. Berada di pedalaman dan mereka menjalankan, apabila berada di pedalaman Irfan, mereka menjalankan ekonomi sara diri dengan mengutip hasil hutan dan menghasilkan kraft serta berburu Irfan. Berburu? Okey. Jadi kawasan hutan Irfan dekat mana ni? Dekat mana? Dekat sini ke? Ataupun dekat sini ke? Dekat sini Irfan. Okey, dekat belakang sikit Belakang kan? sikit. Okey, itu menunjukkan bahawa mereka berada di dalam pedalaman. Okey. Baiklah, seterusnya Irfan, macam tadi kita nak menyeberang laut, kita pergi ke kawasan seterusnya, iaitu negeri Sabah. Mewakili Sabah, cikgu bawa masyarakat Kadazan Dusun, yang mana masyarakat ini pada zaman dahulu Irfan, kebanyakan mereka berada di kawasan pedalaman dan mereka ni mengusahakan padi. Padi? Mana lagi kawasan yang tinggal ni Irfan? Cikgu nak sini letak. ada lagi cikgu? Betul Irfan, iaitu kawasan pedalaman di sini. Okey. Bercucuk tanam maknanya menghasilkan tanaman padi ketika itu. Betul. Ini
untuk Kadazan Dusun. Dusun. Seterusnya kita ada lagi satu. Ada satu lagi Irfan, iaitu masyarakat Iban. Masyarakat Iban ini merupakan salah satu masyarakat di negeri Sarawak. Betul. Yang mana mereka banyak mendiami kawasan lembah sungai dan mereka menjalankan kegiatan ekonomi sebagai petani. Petani, okey. Kalau di sini kita boleh nampak di diorama ini, Ifan nampak satu aliran sungai di sini. Jadi di situlah tempat mereka diami ketika itu. Pandai Irfan ni. Jadi cikgu letakkan masyarakat Iban cikgu di sini. Adakah orang Iban dulu juga ada kegiatan ekonomi seperti tangkap ikan dan sebagainya, cikgu? Sebab mereka berada di sungai? Ya, betul Irfan. Sebab macam cikgu cakap tadi, sebenarnya pertempatan ini sebenarnya berkait rapat dengan kegiatan ekonomi. Okey. Irfan rasa dah selesai dengan diorama kita di sini. Mungkin murid-murid kita yang berada di Google Meet sekarang ini tengah tunggu apa tugasan mereka. Betul Irfan, pastinya hari ini anak murid cikgu akan melaksanakan tugasan, iaitu mereka juga perlu untuk menghasilkan satu diorama. Wow. Jadi, adakah kita akan bagi mereka sedikit masa atau bagaimana, cikgu? Betul Irfan. Kita beri mereka sedikit masa untuk menghasilkan diorama, yang mana cikgu memberi peluang kepada anak murid cikgu pilih satu sahaja masyarakat yang kamu nak lakukan diorama tersebut. Hasilkan satu diorama dan kemudian kita akan minta anak murid cikgu yang berada dalam talian dan di rumah juga boleh cuba ya. Betul. Dan kita akan minta mereka menerangkan berkaitan dengan kegiatan ekonomi serta pertempatan mereka pada masa dahulu. Jadi boleh pilih satu antara 8 yang kita sebutkan tadi. Betul. Buat satu diorama, bagi tahu kepada kita mengenai kegiatan ekonomi dan juga pertempatan ketika zaman dahulu. Betul Irfan. Sebelum tu Irfan, sementara anak murid cikgu sedang menyiapkan tugasan mereka, cikgu nak memberi cadangan kepada anak-anak murid cikgu yang berada di rumah. Mungkin mereka belum tahu lagi apa ataupun alatan yang diperlukan Irfan. Irfan pun nak tahu juga ni. Baiklah Irfan. Antara alatan yang boleh digunakan Irfan ialah seperti tanah liat, warna air, kertas dan juga pinggan Irfan. Okey. Jadi boleh gunakan, ada tak bahan lain yang boleh kita gunakan? Contohnya barang-barang yang boleh kita semula ke, cikgu? Boleh Irfan. Kalau kita nak menggunakan surat khabar pun boleh boleh Irfan. juga. Macam cikgu gunakan ni pun ni daripada bahan terbuang, itu daripada kertas-kertas terpakai. Maknanya kalau ada barang-barang terpakai di rumah, boleh gunakan juga, hasilkan satu diorama berdasarkan kriteria yang cikgu sebutkan tadi. Betul Irfan. Jadi sekarang ni kita teruskan dengan pembentangan daripada anak murid cikgu. Dah siap dah? Dah siap, dah Irfan. siap. Hebatlah semua ni. Okey, baru 2 minit dah siap. Jadi, siapa nak mulakan dulu wadah perbincangan kita? Ceritakan kepada Abang Irfan dan Cikgu Madiah mengenai diorama pertempatan dan kegiatan ekonomi. Silakan. Saya cikgu. Baiklah Alia. Ceritakan Alia. Itu dia Hai Irfan. kawan-kawan. Saya telah menghasilkan diorama pertempatan masyarakat kaum India pada masa dahulu. Mereka tinggal di kawasan ladang dan bekerja sebagai pekerja ladang. Betul Irfan? Setuju? Betul? Jadi tepat, boleh tak Irfan bagi RM1 untuk Alia? Boleh, tak ada masalah. Sekarang ini Alia dah ada RM3 sebab berjaya menyiapkan satu diorama yang sangat cantik lah bagi Irfan, cikgu. Bukan Betul. senang nak buat tu. Betul Irfan. Seterusnya Irfan, kita buka Boleh. lagi. Siapa yang nak mencuba? Siapa nak kongsikan? Sila. Saya cikgu. Aina. Silakan Aina. Ini merupakan hasil tugasan saya. Saya menghasilkan diorama pertempatan masyarakat Melayu pada masa dahulu. Kaum Melayu menetap di kawasan kampung dan pinggir pantai. Kebanyakan mereka bertani atau bercucuk tanam dan ada juga yang menjadi nelayan. Betul Wah, Irfan. lancar. Betul. Dan tepat juga maklumat yang disampaikan oleh Aina. Jadi Irfan, RM1 untuk Aina. RM1 lagi untuk Aina. Boleh, tak ada masalah. Okey, RM2 setakat ini. Jadi seterusnya, siapa baik. lagi? Yang terakhir Irfan. Okey, yang terakhir. Baiklah, silakan siapa yang nak mencuba. Angkat tangan cepat-cepat. Dan siapa? jawab soalan. Okey. Husna. Saya cikgu. Baik Husna. Silakan Husna. Saya pula menghasilkan diorama pertempatan bagi masyarakat Iban di Sarawak. Mereka menetap di kawasan lembah sungai. Kawasan ini sesuai untuk penanaman. Oleh itu,
Masyarakat Iban menjalankan kegiatan ekonomi sebagai petani. Betul Irfan. Jawapan yang sangat tepat dan dari rumah yang cantik, RM1 untuk Husna. RM1 lagi untuk Husna. Okey, terbalik pula dia. Okey. Nampaknya kita dah selesai untuk yang ini di mana pembentakan mengenai diorama yang cantik dan penjelasan yang tepat bagi Irfan. Betul Irfan. Dan untuk rumusannya Irfan, itu sebenarnya merupakan pertempatan dan kegiatan ekonomi pada masa dahulu. Betul. Tapi apa yang kita lihat kini, masyarakat kita telah bersama-sama dapat tinggal di satu kawasan secara harmoni dan aman. Betul. Ini adalah kerana kita saling bertoleransi bagi memastikan perpaduan antara rakyat, antara masyarakat dilaksanakan dengan baik, dan itulah menjadikan negara kita ini aman Irfan. Betul. Di mana setiap orang di negara ini mempunyai sikap toleransi yang sangat tinggi dan menghormati antara satu sama lain, kan? Baiklah Irfan, untuk aktiviti seterusnya, pastinya dalam sejarah ada nilai. Betul. Dan hari ini kita nak melihat sejauh mana kepentingan toleransi bagi memastikan perpaduan di Malaysia itu berjalan dengan lancar. Dan untuk itu Irfan, cikgu ada beberapa gambar Irfan, dan kita minta anak murid cikgu untuk menganalisis gambar bagaimana mengenal pasti kata kunci kepentingan toleransi yang diamalkan di dalam negara kita. Oleh itu, kita buka peluang kepada anak murid cikgu yang berada di dalam talian. Silakan. Siapa nak mulakan? Saya cikgu. Alia, okey. Baik Alia. Silakan Alia. Berpadukan gambar yang ditunjukkan, kelihatan gambar kanak-kanak yang sedang melakukan kerja bersama-sama cikgu. Bagus Alia. Apa yang Alia boleh dapat daripada gambar ni Alia? Terangkan lebih lanjut. Kanak-kanak di dalam gambar sedang melakukan kerja bersama-sama. Ada rakan mengangkat tangan ingin memberikan pendapat, manakala ada rakan menyalin sesuatu pada buku. Mereka semuanya tersenyum gembira. Apa yang dapat disimpulkan adalah mereka boleh bekerjasama dalam melaksanakan tugas secara bersama-sama. Betul Irfan, itulah kepentingan atau kebaikan kita bertoleransi. Kita dapat bekerja bersama-sama dengan masyarakat lain. Tak ada masalah, kita boleh menyumbang lagi Irfan, idea yang lebih bernas demi negara. Dan inilah yang kita nak, dan inilah juga kepentingan kita mengamalkan toleransi. Satu mata untuk Alia Irfan. RM1 lagi untuk Alia. Wah, Alia dah ada RM4 lah cikgu. Ya, betul. Okey. Dan seperti yang cikgu cakap tadi, memang terbuktilah bahawa dua itu lebih baik daripada satu, kan? Lagi banyak lagi baik sebab boleh kita kongsi idea dan sebagainya. Okey. Gambar yang kedua. Gambar yang kedua Irfan. Baiklah, tengok betul-betul siapa yang nak mencuba. Saya cikgu. Siapa? Aina? Gambar ini pula kelihatan dua orang kanak-kanak berpelukan. Mereka nampak mesra. Jika di sekolah, ini tandanya hubungan mereka sangat baik dan saling sayang menyayangi rakan sebaya. Saya boleh katakan toleransi penting untuk memupuk nilai kasih sayang untuk perpaduan rakyat. Betul Irfan, apabila hubungan antara masyarakat itu menjadi baik, pastinya itulah yang kita nakkan daripada masyarakat. Dan kepentingannya hubungan kita menjadi baik antara satu sama lain. Betul. Kita akan wujud keprihatinan kalau jiran kita yang berlainan kaum sakit ke, kan, perlukan pertolongan nak pindah rumah ke Irfan, kita menghulurkan bantuan, tanda kita bertoleransi dan prihatin terhadap masyarakat di negara kita. Betul cikgu. Itu satu cara untuk kita mewujudkan kasih sayang antara satu sama lain. Betul Irfan. Okey, satu untuk mata untuk Aina. untuk Aina. Terima kasih cikgu untuk segmen kali ini di mana kita dah memahami cara untuk bertoleransi antara kaum dalam negara kita. Jadi kita berehat seketika. Teruskan bersama kami tentunya dalam Direct TV KPM. Tahukah kawan-kawan bahawa penduduk di Malaysia adalah seramai 29.8 juta orang yang terdiri daripada 15.1 juta lelaki dan 14.7 juta perempuan. Ini merupakan hasil daripada Jabatan Perakaan Malaysia pada tahun 2020.